Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mendengar dan juga melihat, menonton video rakaman kali ini, khususnya kepada ahli qaryah ataupun ahli jamaah surau Al-Hidayah Taman Desa Raya, dan juga kepada semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada rakaman kali ini kita menyambung pembacaan dan juga muzakarah berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan 10 asas akidah, iaitu sebahagian 10 asas akidah ini merupakan sebahagian daripada 40 asas akidah dalam agama, iaitu sebuah kitab karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di 10 kitab 10 asas akidah ini merupakan sebahagianlah daripada kitab akidah yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan perbincangan ataupun muzakarah kita akan menambahkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan meningkatkan kefahaman terhadap kefahaman kita kepada mengesakan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan keimanan terhadap akhirat, dan juga daripada dengan kita melihat ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Jaddidu imanakum." Qila kaifa nujaddidu imanana? Qal akthiru min qawli la ilaha illallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mafhumnya ataupun isi kandungan daripada hadis tersebut ialah iman. Iman yang ada, yang dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ialah sesuatu perkara yang perlu diusahakan, sesuatu perkara yang perlu diperbaharui, sesuatu perkara yang ada usahanya. Bahkan usaha untuk iman, usaha untuk nikmat Islam yang ada dalam hati kita ini, ialah satu usaha yang paling penting, yang sangat besar. Usahanya yang sangat penting untuk kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Kerana kita perlulah beriman, kita perlulah meningkatkan iman kita, yang sifat iman itu dia berkurang dan bertambah. Bahkan ada satu tahap bahawa iman ini boleh keluar daripada diri seseorang dan boleh masuk ataupun beriman semula. Maka dengan itu tidak dapat tidak menjadi kewajiban, menjadi fardu ain
pada kita mempelajari berkenaan dengan tauhid dengan kadar yang akan membawa kita ke arah tauhid yang benar, ke arah tauhid yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga akan memberikan kita batasan, border, apakah yang kita perlukan di dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Apakah ilmu tauhid, ilmu akidah yang kita sangat perlukan, yang kita perlu bawa di dalam hati kita, yang kita perlu semat dan perlu kita tanam dalam hati kita agar kita menjadi seorang Muslim yang mukmin. Masih lagi di dalam asas yang kedua, iaitu asas at-taqdis, menyucikan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci, iaitu memasukkan kesucian akidah, menyucikan akidah kita pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimulakan dengan Imam Ghazali menulis, memberitahu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak berjisim dan berjirim. Bermakna tidak mempunyai jasad, tidak berhajat kepada jasad. Dan apabila ternafinya jisim dan jirim daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ternafi juga perkara-perkara yang merupakan sifat-sifat mendatang kepada jisim, iaitu yang dinamakan arab, sifat-sifat yang mendatang, seperti mempunyai arah, mempunyai tempat, yang mana arah itu seperti arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dan juga tidak berhajat kepada sebarang tempat sebagaimana selain daripada Allah Ta'ala di kalangan makhluk, seperti kita manusia dan makhluk-makhluk yang lain, bahkan makhluk yang besar-besar sekalipun, yang hebat ciptaannya, seperti para malaikat ataupun arash, yang disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di mana arash ini ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah yang sangat besar, yang berada di atas langit, berada di atas lagi daripada langit, yang merupakan makhluk yang di satu tempat yang dipikul oleh para malaikat. Dan pastilah malaikatnya juga besar dan hebat, kuat. Arash itu pula berada di atas air, di mana semua makhluk ini, arash, air di bawah arash, ataupun para malaikat, bahkan tiang-tiang arash, 7 tingkat, 7 petala langit, semuanya ini berada di bawah penguasaan dan pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah terlepas sedikit pun, tidak pernah diserahkan sekelip mata ataupun sedetik pun kepada makhluk untuk menjaganya. Dan para malaikat hanyalah menjalankan tugasan ataupun melakukan perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibawakan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang ada menyebut tentang istiwa 'alal 'arsy. Sama ada thumma istawa 'alal 'arsy, ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kesimpulannya ialah ada beberapa ayat yang menyebut tentang sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu istiwa 'alal 'arsy. Muslimin dan muslimat apabila cuba untuk ambil tahu ataupun cuba untuk mempelajari tentang apakah itu istiwa 'alal 'arsy, maka akan keluarlah beberapa ataupun 2-3 cara penerangan. Namun begitu, mengikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yang paling selamat ialah kita menyerahkan apakah makna di sebalik istiwa 'alal 'arsy kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui dan Maha berkuasa, yang Maha mengetahui apakah yang dimaksudkan di sebalik firman-Nya thumma istawa 'alal 'arsy, ataupun
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan ayat-ayat yang lain. Kerana para ulama terdahulu di kalangan salafus salih, mereka apabila mendengar ayat-ayat yang dipanggil ayat mutasyabihat, yang maknanya kesamaran, yang tidak dapat difahami, yang maknanya tidak khusus bagi satu makna, yang tak dapat ditentukan dengan satu makna, maka mereka semata-mata serah, tafwid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini, di zaman kita ini ataupun di zaman yang dipanggil akhir zaman ini, cara untuk memahaminya berlakulah beberapa cara. Namun begitu, saya akan cuba menerangkan cara ataupun dipanggil manhaj yang paling selamat untuk kita semua berpegang dengannya, iaitu kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Walaupun al-istiwa ini disebutkan maknanya ialah maklum, tetapi perlu kita ingat apabila diterjemahkan ke bahasa Melayu contohnya dan dinisbahkan, diletakkan pada selain Allah, contoh kepada makhluk lah, kepada manusia, maka dia akan berikan makna yang sesuai untuk manusia. Contohlah kalau diletakkan makna istiwa itu dengan makna duduk bersemayam, duduk bertahta, maka sesuailah, layaklah bagi manusia, contoh seperti raja ataupun pemerintah, yang mana mereka akan duduk di atas tempat duduk singgasana ataupun kerusi yang sesuai dengan manusia, dan di kalangan manusia pun berbezalah. Di kalangan raja-raja pun mereka berbeza. Namun begitu tidak mengapalah, kerana apabila dinisbahkan kepada makhluk, maka memang akan terbayang ataupun nampaklah makna yang sesuai dengan makhluk. Namun begitu apabila dinisbahkan kepada Allah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan zatnya dengan al-istiwa 'alal 'arsy, di mana 'arsy itu memang merupakan satu tempat di atas langit, makhluk Allah SWT yang paling besar, maka apabila nisbah itu berlaku, Allah SWT beristiwa 'alal 'arsy, maka tidak dapat kita fahami maknanya yang sebenar. Kita tak akan dapat faham makna yang sebenar, sebagaimana ayat-ayat sifat Allah Ta'ala yang lain juga, seperti yadullahi fawqa aydihim, yadullah, yad Allah fawqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka. Ketika peristiwa bai'ah, ketika peristiwa bai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili tangan Sayyidina Uthman radhiyallahu an dan diletakkan di atas tangan-tangan sahabat yang lain, maka pastilah secara dengan akal yang waras, yang mana walaupun sebahagian perkara di dalam agama kita tidak boleh faham dengan akal, namun bukan bermakna tak gunakan akal untuk faham dengan betul. Jika semata-mata akal ini tak boleh pakai untuk faham perkara-perkara ini, maka perkara itu tak betul lah. Itulah gunanya akal, untuk membatasi ataupun menapis kefahaman-kefahaman yang salah. Ataupun pada ayat-ayat yang lain disebutkan seperti yauma yukshafu an saq, disebutkan saq. Saq ini kalau pada makhluk memang dah kita faham. Saq ini bermakna betis, kaki. Kalau pada manusia kaki, kalau pada binatang pun kaki. Pada malaikat pun adalah anggota malaikat. Maka kita perlu faham bahawasanya apabila dinisbahkan kepada Allah, maka ia tidak dapat difahami dengan makna yang terlintas dalam fikiran kita. Maka cara untuk kita beriman dengan ayat ini, beriman dengan ayat sifat Allah Ta'ala ini, ialah dengan kita menyebutkan bahawasanya yang datang ini ialah sebagaimana yang Allah SWT firmankan, maka kita akan sebut sifat ini. Sebahagian ulama' berkata kita sebutkan betul-betul dengan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, yang Allah Ta'ala firmankan, iaitu caranya seperti di antara
sifat Allah Ta'ala, sifat zat Allah Ta'ala ialah al-istiwa' alal arash. Kita sebut terus dengan kalimah yang datang dalam Al-Quran. Ataupun kita sebutkan yadullah, yad Allah bersama dengan jamaah. Disebutkan begitu. Ataupun terus sebutkan sak Allah. Kerana apa? Kerana jika diterjemahkan, ini satu perkara. Kalau kita ada satu cara kita sebutkan, contohnya kita sebut juga dengan perkataan duduk bersemayam lah, bertahta bersemayam di atas arash. Ataupun disebut juga tangan, dinisbahkan tangan. Namun kita kata tak sama dengan makhluk. Istiwa, kalau raja tu ada caranya, tapi dengan Allah Ta'ala dengan keadaan yang layak bagi Allah. Maka perkataan ini ataupun akidah ini juga tidak dapat menyucikan, mentakdiskan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada persamaan, daripada tasyabuh, ada kesamaran dengan sifat keadaan makhluk. Contohnya, apabila kita sebutkan kita manusia mempunyai tangan, dan ataupun binatang mempunyai sayap, dan malaikat juga makhluk yang ghaib mempunyai sayap. Jadi apabila kita sebut malaikat pun ada sayap, tapi tak samalah dengan sayap binatang, tak samalah dengan sayap burung, maka perkataan itu betul lagi. Tapi apabila nisbahkan pada Allah, tak sama dengan makhluk, maka kita tetap mengatakan ada. Masih lagi tidak dapat menyucikan, menapis kesamaran dan persamaan dengan makhluk. Tidak dapat sepenuhnya makna, ataupun tidak dapat sepenuhnya kita menyucikan, kita mentakdiskan akidah kita, mentakdiskan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyucikan akidah kita daripada menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Maka dengan itu sama ada, dan ada di kalangan ulama yang dipanggil ulama mutaakhirin, mereka meletakkan makna dengan seperti makna kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala contohnya berkuasa, ataupun di dalamnya terdapat makna berkuasa dan menguasai arash. Ataupun dengan jika disebutkan yadullahi fawqa aydihim, bermakna pertolongan, bantuan Allah SWT di atas tangan mereka. Maka ini juga akan dapat menyelamatkan kita, walaupun terpaksa letakkan makna, terpaksa takwil, tetapi ia akan menyelamatkan akidah kita, akidah muslimin, akidah muslimat daripada terperangkap di dalam menyamakan Allah Subhanahu Taala dengan makhluk. Kerana muslim dan muslimat apabila buka video, buka YouTube, akan mendapati ramailah tokoh-tokoh yang akan menyebutkan perkara ini, yang akan sebut contoh Allah SWT. Bila Allah Ta'ala sebut yadullah, kita kena beriman juga Allah Ta'ala ada tangan, tapi tak sama dengan makhluk. Ada juga beberapa orang tokoh-tokoh di kalangan kita juga, di kalangan orang kita, yang akan sebut begitu. Dia kata sebagaimana Allah Ta'ala kata yadullah, sebagaimana Allah Ta'ala kata thumma stawa 'alal 'arsy, istiwa atas arash, kita kena beriman begitu, sama. Tetapi maksud sama itu bukan makna meletakkan kefahaman yang sama seperti yang mereka faham. Dan sebenarnya perkara ini kita boleh faham pada ayat-ayat yang lain, seperti yang dibawa di dalam nota dalam kitab ini, iaitu pada ayat, contohnya seperti ayat وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia,
dan kami Maha mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya. Sedangkan pengetahuan kami, lihat, sedangkan kami lebih dekat, kalau ditafsirkan supaya lebih selamat kefahaman kita, sedangkan pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di sini memang jelas. Memang jelas ia pastilah bermakna bukan dekat dari segi kedudukan, tapi dari segi yang lebih sesuai maknanya, iaitu pengetahuan ilmu yang sangat dekat daripada makhluk, ataupun penguasaan yang lebih dekat kepada seorang manusia itu lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Maknanya Allah SWT Maha mengetahui, Maha menguasai manusia ini dengan kekuasaan pengetahuan yang sangat hampir dan sangat mendalam. Itu yang kita boleh faham. Maka begitulah juga kita perlu faham pada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah SWT istiwa alal arash, ataupun yadullah, ataupun pada yang sifat-sifat yang lain lagi. Dan sebenarnya apabila kita membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan istiwa alal arash itu, sebenarnya adalah menunjukkan tentang sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu faham daripada keseluruhan ayat, daripada ayat sebelum dan ayat selepas. Lihatlah pada ayat yang kedua daripada surah As-Sajdah, iaitu Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Bermula dengan alif lam mim, di mana alif lam mim itu adalah satu ayat yang kita tidak faham maknanya, tidak dapat difahami maknanya, dan maksudnya juga tidak dapat difahami. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui maknanya. Kemudian disusuli dengan ayat, iaitu ayat di dalam surah As-Sajdah yang bermula dengan ayat itu, kemudian sehinggalah ayat keempat, iaitu yang bermaksud Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya dalam tempoh 6 hari. Dan kemudian Allah SWT istawa alal arash, beristiwa alal arash. Di sini ayat di dalam ayat ini sebenarnya apabila kita lihat, jangan tumpu, bukanlah ayat ini hanya nak memberitahu tentang kedudukan Allah Ta'ala berada di mana. Bukanlah nak bagi tahu semata-mata tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana. Itu tidak menunjukkan sebarang ketinggian zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun begitu nak memberitahu tentang penciptaan makhluk, penciptaan langit dan bumi, dan apa sahaja yang ada di antara kedua-duanya. Kemudian gabungan daripada keseluruhan ayat itu, itulah mafhum, itulah faedah yang kita nak ambil daripada ayat-ayat sebegini, ayat-ayat mutasyabihat ini. Begitu juga dengan ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman beristiwa 'alal 'arsy. Sebelum itu ada ayat yang lain yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang kita perlu fikirkan, bahawa kita juga perlu faham, gunakan akal kita. Sesama kita makhluk ini, apabila disebutkan kerajaan ataupun sultan, raja itu bertahta selama contohnya 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong berada di atas tahta kerajaan negara selama 5 tahun. Kita dapat faham dengan akal kita yang salim, yang sihat ini, bahawasanya itu ialah satu ayat kiasan, bahawasanya yang di-Pertuan Agong memegang memegang tampuk pemerintahan negara, urusan pentadbiran negara, kemakmuran negara selama 5 tahun. Bukannya bermakna duduk di atas tahta, itu makna duduk atas kerusi. Yang bila kita lihat pada majlis-majlis istiadat ataupun majlis rasmi yang di Pertuan Agong dan
Yang di-Pertuan Agong akan duduk di atas kerusi itu bersama sultanah. Bukan itu maksudnya, bukan 5 tahun duduk di situ sahaja, tetapi keseluruhan pentadbiran, keseluruhan pemerintahan. Begitu juga apabila disebut kerajaan mendirikan bangunan, ataupun kerajaan Malaysia membangunkan Putrajaya, maka bukan bermakna orang yang dalam kerajaan itu, menteri-menteri yang turun membangunkan, membina bangunan-bangunan kompleks pentadbiran itu. Namun begitu atas arahan, di atas kuasa mereka, diperintahkan pekerja-pekerja, diperintahkan syarikat-syarikat yang membinanya. Maka daripada sini kita dapat mengambil pelajaran dan faedah bagaimana untuk memahami dan berinteraksi dengan ayat-ayat yang sebenarnya ada kesamaran padanya, dan cara untuk kita mengimani ayat itu, sama ada kita berserah terus dengan makna yang dalam bahasa Arab tu. Contohnya, kita terus beriman, iaitu dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang sifat zat Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini beristiwa alal arash, ataupun di dalam Al-Quran ada Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini yadullah, adanya datang sifat yadullah, ataupun adanya datang sifat saq. Yauma yukshafu an saq, pada hari disingkapkan, pada hari akhirat, di hari akhirat nanti akan disingkapkan saq, kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah makna yang sesuai untuk kita terlintas dalam hati orang awam di kalangan kita semua, manusia, orang biasa macam kita. Maka apabila berhadapan dengan tafsiran ataupun cara pemahaman yang lain, maka saya juga menyeru pada muslimin dan muslimat agar memikirkan menggunakan akal yang betul ini untuk mempertimbangkan, untuk memikirkan dengan penuh keinsafan. Adakah akidah kita ini benar-benar seperti akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang merupakan kelompok yang besar di kalangan umat Islam? Kerana jika kita terpengaruh dengan manhaj, cara pemahaman akidah yang lain, maka contohnya dah macam menjadi satu asas ataupun satu piawaian pula bahawa perlu beriman dengan mengatakan bahawa Allah SWT itu ada di langit. Awas muslimin dan muslimat, jangan sampai terpengaruh dan jangan sampai pula mengajarkan kepada anak murid, anak-anak, cucu-cucu dengan i'tiqad itu. Kerana ia tidak membawa kepada menyucikan Allah, tidak dapat menyelamatkan kita daripada menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Walaupun berserah kepada dalil yang datang dalam Al-Quran, tapi kalau berserah ikut je dengan cara yang salah, maka takkan selamat. Kan, kalau pernah juga, saya pun pernah tengok video di mana ada orang yang bukan daripada bangsa kita lah, bila macam nak mengajar dengan anak-anak tu, dia akan tanya, siapakah Tuhan? Allah. Kemudian sampaikan perlu nak tanya, di mana Allah? Lihat, pertanyaan ni pun sepatutnya tadi saya pun tak sebut, kerana ia merupakan satu kesalahan, tak patut ditanya. Dan dijawab di langit, na'udzubillah. Kerana Allah SWT tak berhajat langsung kepada tempat, muslimin dan muslimat, tak berhajat langsung kepada tempat, kerana Allah SWT zat yang mustahil wujudnya itu berhajat kepada yang lain. Dan Allah SWT, kewujudan Allah Ta'ala tidak ada sebelum, dan berkekalan tidak ada selepas. Mana tak ada sebelum adanya sesuatu, zat Allah SWT telah ada dan tidak ada permulaannya. Berbeza dengan kewujudan makhluk, sama ada makhluk yang besar, yang besar lah, seperti para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain.
Sehinggalah kepada sekecil-kecil makhluk, selemah-lemah makhluk, semuanya ada permulaan. Dan semuanya akan satu masa nanti akan dimatikan, ditamatkan hayatnya oleh Allah SWT, dan dibangkitkan semula dan dikekalkan juga dengan kudrah dan iradah ilmu Allah SWT, dikekalkan. Seperti roh manusia, roh kita akan dikekalkan, dan dengan jasad yang lain nanti di akhirat nanti di dalam syurga, insya-Allah. Itu semua atas kehendak Allah SWT. Jadi Allah SWT langsung tak ada berhajat kepada tempat. Dan memang apabila ada i'tiqad yang Allah Ta'ala bertempat ini, maka dia akan membawa kepada kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang lain. Sebagaimana kita apabila sembahyang menghadap ke arah kiblat, dan memang semua orang akan beriktikad, jika orang-orang Islam memang kita beriktikad bahawa menghadap ke arah kiblat itu ialah perintah Allah, dan supaya kita menghadap ke arah satu tempat, satu kiblat, dan pastilah tidak bermakna di situlah zat Allah SWT. Sama juga apabila disebutkan langit, nanti akan sampai peristiwa ataupun hari yang bersejarah besar dalam Islam, iaitu Isra' Mi'raj. Ini pun ada kaitan juga dengan akidah berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu faham bahawasanya apabila datang soalan yang agak mengelirukan, kata jika Allah Ta'ala tidak berada di langit, jadi macam mana? Bermakna tak wujud lah. Bagaimana kewujudan tu nak diberitahu, nak difahami kalau tak ada tempat? Tidak semestinya, bukan tidak semestinya, memang zat Allah SWT wujud tak bertempat, tak berhajat pun kepada tempat. Wujud yang suci daripada ada tempat. Yang perlu pada tempat ni hanyalah selain pada Allah. Sebab apa? Sebab kita ada jirim, ada jisim, mestilah perlu pada tempat. Namun zat Allah SWT yang maha suci tidak berhajat kepada tempat, tidak memerlukan tempat. Mungkin bila sebut ayat Allah Ta'ala berada di mana-mana, nanti kan kena perli pula, kena troll pula, berada di mana-mana. Sedangkan di dalam Al-Quran juga ada ayat Allah SWT berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia berada di mana sahaja kamu dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Maka maklum, mafhum bahawasanya rahmat Allah SWT, ilmu Allah SWT sentiasa berada bersama kita. Begitulah juga apabila datang perkara ayat-ayat yang lain berkenaan dengan keberadaan arash itu. Memang apabila dikaitkan istiwa Allah SWT dengan arash, maka perlulah kita faham dengan cara yang betul, iaitu tidak dapat difahami dengan makna yang khusus bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah Allah sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-istiwa 'alal 'arsy. Wallahu alam. Semoga beberapa semoga muzakarah pada kali ini dapat mencetuskan kefahaman. Namun begitu, jika ada juga kekeliruan, datang juga tidak faham, adalah dengan sebab kelemahan saya. Dan jika ada kebaikannya, mudah-mudahan adalah kebaikan dan datang kefahamannya, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, yang paling penting sekali, hendaklah kita mempelajari akidah dengan cara manhaj yang selamat, yang betul, iaitu dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, yang merupakan sebenarnya satu manhaj, cara berakidah yang rasmi, yang diiktiraf, yang diberikan garis panduan di negara kita. Dan jauhilah akidah yang nampak macam mudah, yang nampak macam ini sahaja yang betul, ataupun nampak macam
selamat, tapi kena berhati-hati. Takut kita yang dahulunya daripada nenek moyang kita, daripada ibu bapa kita, mempelajari tauhid dengan cara yang betul, dengan cara-cara yang kita pelajari dahululah di sekolah kita, di sekolah agama. Jangan sampai tersilap. Ada orang kata itu cara nenek moyang, tak betul. Mengikut nenek moyang, itu kalau di zaman jahiliyah ialah orang-orang musyrikin, mereka ikut agama nenek moyang. Dia memanglah salah, sebab agama nenek moyang tu bukan agama yang betul, kesyirikan, jahiliyah. Tetapi ini tidak, apa yang kita warisi daripada ibu bapa dan nenek moyang kita ialah perkara yang betul, perkara yang memang digaris pandukan, yang diajarkan oleh alim ulama. Jadi jangan mudah-mudah faham kata akidah kita belajar selama ni tak betul. Jangan macam tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung lagi pada, ini merupakan sesi yang kedua lah. Yang kedua untuk bulan Mac 2021. InsyaAllah kita akan menyambung lagi perbincangan mengenai asas akidah at-taqdis, iaitu yang memberi makna asas Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci. Maha suci daripada persamaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu perkara pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi nanti, masih lagi berkenaan dengan sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.